Prestij kepuasan atau sekadar koleksi dan hobi antara kecenderungan masyarakat memiliki barangan jenama mewah fashion jalanan legit atau asli biarpun harga mencecah ribuan ringgit. Malangnya ia dicemari jenis fufu atau tiruan dengan harga jauh lebih murah lantas menjadi faktor lambakan barangan itu terus mendominasi pasaran terbuka tempatan dan media sosial. Di mana peranan pihak berwajib sejak berkurun masalah ini tiada berpenghujung. Sejauh mana kesedaran dan tahap mentaliti masyarakat terhadap jenayah harta intelek? Kita ikuti laporan kedua wartawan Safwan Sawi. So this one how much you selling? 3.2. 3.2 ribu. This one? How much is this? 3.2 thousand juga. Tapi this is the third ada orang beli, memang ada orang beli. Ada. Dulu ada deal punya. Deal agak-agak price dekat 2.8 sampai 3 lah. Dekat event kita mahal sikit tapi boleh nego lah. Apa lagi lama? Tapi ada orang beli lah. Hari ini dia. Memang ada yang beli. Tak tahu kan? Dulu aku tak start, aku pun tak tahu. Kira beli macam mahal. And then normally diorang memang cari benda-benda yang hype macam ni. Kenapa orang sanggup beli? Oh, sebab minat? Sebab minat. Bermula serendah RM1,000 hingga RM70,000. Itu nilai barangan asli jenama ternama fashion jalanan menjadi antara barangan idaman sohor kini. Mana tidaknya semuanya edisi terhad dibeli dari luar negara dijual semula di pasaran tempatan atas permintaan penggemar fashion legend. Wow, ini adalah antara yang barangan mahal di sini. 12K. Ini legit ke fufu bang? Legit. Legit, betul? Yes. Betul ke legit? Betul. Legit fufu KPDN HEP Custom buat kerja. Dari legit kita ke Petaling Street, antara lokasi tumpuan kebanyakan pelancong asing mungkin sudah dikenali dunia sebagai lubuk syurga barangan fufu. Tanpa segan silu, peniaga warga asing di sini mengakuinya dan juga tahu trend derma legit fufu. Contoh dia yang ni. Contoh dia macam ni. Yang ni legit ke fufu? Fufu. Fufu. Legit fufu, KPDN HEP Custom. Tak buat kerja? Tidak berapa lama kemudian, saya didatangi Tonto memberi amaran untuk meninggalkan lokasi sebelum perkara lebih buruk berlaku. Apa jua istilahnya, semua ini tetap tiruan dan salah di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Pihak kastam ketika diminta mengulas sejak isu ini tular sehingga kini tiada maklum balas diberikan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP juga gagal memberi jawapan. Berapa banyak rasuah diterima mereka dari taiko besar fufu jika benar pintu sempadan berteknologi canggih serta dikawal rapi? Dan jika benar operasi penguatkuasaan dilakukan hampir setiap hari di seluruh negara, mana mungkin jenayah sindikat penyelundupan barangan tiruan ini bolos tanpa rasa bersalah, bebas dan berani dijual terang-terangan di media sosial? Apa peranan Insta-famous dan selebriti dalam mendidik masyarakat? Adakah Malaysia sedang mengejar rekod kedudukan teratas hub negara barangan tiruan dunia? Jawapan di tangan anda. Bijak memilih legit, bukan fufu. Dan yang penting, bukan fuh. Yang itu tiruan. Safwan Sawi, TV3. Dan pendedahan Safwan Sawi mendapat reaksi segera Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PDN HEP Datuk Saifuddin Nasution. Tidak lagi mahu yang dilihat sebagai masalah klise dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Kementeriannya kini meletakkan keutamaan tertinggi pada arah sifar kompromi. Seterusnya akan memanggil pegawai tertinggi yang tidak memberi maklum balas, tidak buat kerja serta gagal melaksanakan tanggungjawab penguasaan. Justru satu strategi baru oleh KPDN HEP mula dirangka esok untuk membongkar taiko fufu. Baik, kita telah dapatkan kastam dan kita telah dapatkan penguatkuasa KPDN HEP sejak seminggu lalu tapi sehingga kini tidak ada maklum balas mengenainya. Jadi kita nak terus tanya dengan Menteri KPDN HEP sendiri mengenai berhubung dengan laporan siri pertama saya semalam, Datuk, dalam buletin utama. Jadi barang tiruan ini tidak ada penghujung. Sebagai contoh di Petaling Street jelas macam seolah-olah menggambarkan imej Malaysia itu sebagai hub barang tiruan selepas China mungkin, dan seolah-olah menggambarkan juga KPDN HEP dan juga kastam tidak
buat kerja. Jadi komen. Terima kasih. Saya secara jujur mengakui fenomena itu di beberapa lokasi yang cukup dikenali oleh masyarakat dan rakyat negara kita yang terkenal dengan lambakan barangan ini. Dan ini satu fenomena yang sudah lama berlaku dan masih berlaku. Dan saya ucap terima kasih pada pendedahan TV3. Dan kita pun tahu item yang selalu terdedah kepada keadaan tiruan ini, barangan-barangan berjenama mewah, ya, jam tangan, baju, beg tangan, kasut, dan yang terbaru misalnya sabun tiruan pun adalah yang baru ni kami ambil tindakan di Johor Bahru. Okey. Jadi bila rakyat ini, masyarakat ini melihat dari segi gaya hidupnya, memperlihatkan gaya hidup yang dianggap sebagai ada prestis, ya, maka selalu dikaitkan dengan pemakaian barangan-barangan tiruan. Jadi barangan tiruan ni jika ada demand, ada supply, ada demand, maka sempurnalah. Sudah tentu pemunya asal yang sangat mementingkan etika perniagaan barangan-barangan ori ini kan, yang mereka hasilkan melalui inovasi, melalui patent dan sebagainya akan terjejas. Kalau keadaan ini hilang kawalan di peringkat kerajaan, sudah tentu ada kesannya. Dan saya memuji dan menyambut baik usaha TV3, dan sekarang di pihak kementerian adalah antara perkara pertama, perkara utama yang saya letakkan untuk menggesa dan meminta dan jika perlu mengarahkan bahagian-bahagian penguatkuasaan saya melipat gandakan tinjauan dan serbuan mereka ke lokasi-lokasi itu. Tidak dinafikan ada rasuah, Datuk, dalam aktiviti. Saya buat masa sekarang, saya lebih mengambil pendekatan untuk tidak melemparkan apa-apa tuduhan dulu. Namun pada masa yang sama tidak pula sampai saya menafikannya. Kerana selain daripada faktor supply and demand ini, kalau ada kelemahan di peringkat pemantauan, orang selalu kaitkan dengan gejala-gejala seperti itu. Makanya kalau itu adalah merupakan perkara yang berlaku, maka pihak yang mempunyai maklumat saya gesa segera tampil, kerana pentadbiran baru sekarang ini di peringkat menteri-menteri dan diingatkan berkali-kali oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kali ini tidak ada kompromi sama sekali terhadap perbuatan dan amalan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Jadi paling straight, Datuk, bila nak ambil tindakan segera atau macam mana amaran akan diberi selepas temu bual ini? Selepas temu bual ni sudah tentu saya ucap terima kasih tadi. Kali ketiga saya ucap terima kasih kepada TV3. Saya akan balik besok, lusa. Saya akan minta bos-bos bahagian penguatkuasaan ni, sahabat-sahabat saya, pegawai-pegawai ni untuk meneliti perkara itu dan merangka. Sebab kalau saya umumkan sekarang bahawa kita akan pergi hari Selasa, kita pergi Rabu. Jadi kita akan tengok dia pack lah kan. Jadi itu melibatkan strategi dan sebagainya. Saya ucap terima kasih sekali lagi.